tekan button record. Tak apa. Okey, hari ni cikgu nak ajar standard library ni. Dia ada banyak. Tapi nak menjawab soalan yang Puan Khatijah cakap tanya tadi, yang soalan yang ini, macam mana kita nak buat. Gunakan standard library GS untuk membantu mengira sisi sebelah ni. Dia ada banyak cara nak buat. Sama ada cara panjang atau cara pendek, itu tak menjadi masalah. Cikgu ajar dulu cara yang panjang. Cara panjang. So dalam kita nak buat GS bin ni ada cara panjang. Cikgu ni dulu. Cikgu biasa tutup dulu. Takut nanti buang lah. Cikgu buang. Okey, kita tengok dulu. Dia ada beberapa cara. Yang ni cara pendek. Cara pendek ni cikgu letak kat atas dulu. Open lah paling mudah sekali. Tapi kita tengok cara panjang. Jadi tadi kita lihat dia ada C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2. Okay, so ini adalah teori untuk hypotenuse ataupun teorem hypotenuse. Jadi bila kita nak buat kiraan guna JavaScript tu, dia ada dua cara. Sama ada kita nak buat step by step, satu persatu. Kita buat dulu A kuasa 2, lepas tu B kuasa 2, kita tambahkan A dengan B, macam tu. Okey, lebih kurang macam tu lah. Jadi kita buat cara yang mana kita orang kata apa, cara tradisional ataupun cara yang mana mudah kita nampak kesalahan bila kita lakukan, kita compile nanti, kita buat cara yang paling itu. Okey. So benda pertama sekali macam biasalah nak istihar, kita kena tulis var. Tulis var kat sini. So kita akan var equal to var A equal to, kita nak buat kuasa dulu. Jadi mat.pow. Kalau kita lihat kat atas ni mat.pow. Jadi kalau mat.pow ni dia ada dua. Dia punya indicator kat situ, dia perlu X dan Y. So kita masukkan A. Tadi kalau kita lihat dalam teorem Pythagoras tu, dia punya yang A ni adalah 120. B adalah 160. Jadi kita masukkan 120 dulu, 120, kemudian kita letakkan dia punya kuasa dia berapa? Jadi kuasa 2. Okey. Yang pertama. Jadi kita nak buat yang B pula, B 160. Jadi kita akan, saya copy paste je. So saya akan letak pada bahagian ni, saya akan letak B kat sini. Jadi power tadi 160 yang kuasa 2. Okey, so kita dah siapkan yang ini dengan yang ini, kita dah siap dah untuk bahagian ni. Okey, kita dah siap untuk yang pertama. So kita nak tambahkan antara A dengan B. So kita akan gunakan, kita istihar lagi satu. Okay. Istihar lagi satu. Dia tulis AB. Maksudnya AB lah. A tambah B. Boleh tak A tambah B? Tak boleh. Dia kena AB saja. AB kita akan jadi kat sini. Kita buat macam mana? So kita akan letak aja A tambah B pun tak jadi masalah. Kita buat terus A tambah B. Maksudnya apa? Maksudnya kita tahu kat sini nilai itu akan jadi apa. Tapi kat sini kita tak nak, orang kata apa, tak nak jadikan dia cara yang panjang. So kita nak pendekkan dia terus. Maksudnya apa? Dalam penambahan ini kita nak pendekkan, maksudnya apa? Tak nak orang kata apa? Hasil tambah ini nampak macam panjang. Nampak macam panjang. Jadi kita nak buat macam mana anak-anak? Kita tambahkan saja kedua A tambah B itu dalam satu keadaan yang bersama. Maksudnya apa? Sama ada kita nak buat pada guna mat dot ataupun macam ni kita nak gunakan mat dot add. Jadi kita masukkan indikator bagi A dan B. A dan B. Sebab apa? A dan B dia ada nilai dah siap-siap dalam ni. Jadi tak perlulah kita isytiharkan apa nilai A dan B. Kemudian kita nak buat contohnya yang seterusnya. Dah ada hasil tambah dah siap. Cuma kita tak ada hasil untuk punca kuasa. Bila bawa ke sini dia akan jadi punca kuasa. Jadi kita akan buat punca kuasa. Saya gunakan function kat bawah ni. Function. Jadi kita gunakan print. Kalau kamu kat sekolah nanti kita guna var pun tak apa. Tapi kat sini saya gunakan function pada bahagian bawah ni nak panggilkan nilai tersebut. Jadi saya akan letakkan mat square. Mat square ni. Okay, mat square ni saya copy. Saya akan letak kat sini mat square. Saya akan letakkan nilai AB ni. Akan jadi 200 kat sini. Mat square dia akan kira nilai itu berapa.
Mat square ni adalah hasil punca kuasa bagi nilai tersebut. Punca kuasa 2 lah bagi nilai tersebut. Jadi dia akan jadi 200 kat sini, sama dengan jawapan yang Puan Khatijah bagi tu. Okey, dia ada dua cara. Sama ada anak-anak nak buat cara yang pendek pun boleh, cara yang panjang pun boleh. Kalau cara yang panjang ni kelebihan dia, kita boleh tahu sama ada kita dah buat belum fungsi-fungsi tu. Yang pertama sekali kita dah buat apa? Hasil kuasa bagi A. Hasil kuasa bagi A. Kemudian yang ini hasil kuasa bagi B. Yang ini tulis hasil A tambah B. Yang ini pula dia akan dapat hasil punca kuasa bagi C. Dia akan jadi macam tu. Jadi keadaan macam tu. So kat sini kita lihat ini ada cara yang pertama. Menjawab jawapan yang dikatakan ni. Gunakan standard library maths untuk yang hypotenuse sebelah sini. Ini maksudnya apa? Dalam keadaan ini kita boleh guna math.pow, math.add, math.add, math.square kat situ. Maksudnya apa? Kita ada guna 3 kat situ. So kalau katakanlah kita nak buat cara yang pendek. Ini cara yang pendek. Maksudnya apa? Kita nak buat cara mudah lagi. Kita nak gabungkan, kita tak nak buat benda panjang-panjang. So kita nak buat macam mana? So kita akan gabung semua, kita akan letak kat sini print. Print apa? Kita akan letak kat sini square. Square ni terus. Punca kuasa, dalam punca kuasa ni, kita tak boleh letak nilai ni terus. Sebab apa? Kita kena letak lagi satu punca kuasa ni, dalam ni ada kurungan sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ada data lagi dalam punca kuasa ni. Sebab apa? Punca kuasa selalunya akan nilai X ni dia. Akan mengambil nilai. Tapi kita nak buat benda ni semua yang A, B, C ni berada sekali dalam ni. So caranya macam mana? Kita buka lagi satu kawasan untuk kita nak buat benda tu. So kita masukkan je lah math.pow yang ini. Kemudian kita tambah, maksud kita buat math.pow yang kedua kat sini. Kita akan letak kat sini. Akan jadi 200 juga. Maksudnya apa? Kita tak guna math.add kat sini. Math.add kita tak pakai kat sini. Tapi kalau kita contoh kita nak guna math.add juga, kita kena komakanlah yang ini. Kita kena buka lagi satu math.add pula kat bahagian sini. So kita akan letak math.add. Okay, yang ini saya kecilkan. Saya akan tutup satu ni. Nanti math.add ni akan gunakan untuk dalam ni pula. Dalam. Jadi dia panjang je lah. Jadi kalau macam ni dia jadi mudah sikit lah. math.pow boleh jadi dua macam ni. Maksudnya apa? Saya tak guna pun math.add ni untuk ni. Maksudnya apa? Dalam coding ni dia ada dua cara. Sama ada anak-anak nak buat cara yang panjang pun boleh, cara yang pendek pun boleh. Ini beza dia. Macam kita lah, kita nak cari jalan nak pergi ke Ijuk tu. Ada orang nak guna jalan dalam, ada orang nak guna jalan utama. Tapi tempatnya tetap sama. Maksudnya apa? Road yang berbeza. Kalau yang jalan yang pertama ni jalannya panjang sikit. Tapi tetap sama juga keadaan dapat 200. Yang ini pula jalannya pendek tapi tetap juga dapat 200. Ini antara dua road. Maksudnya apa? Dalam algoritma tu dia ada carta alih dengan pseudocode yang mana dia nak suruh pelajar tu dicari jalan mana yang paling mudah dia untuk sampai ke tempat yang destinasi yang dia nak tuju. Itu fungsi sebenarnya algoritma. Dia cari the shorter path road yang mana yang boleh sampai. Itu fungsi algoritma. Ini kalau macam keadaan ni sama ada murid-murid nak guna jawapan yang ini pun boleh, jawapan yang ini pun boleh. Untuk jawapan ni. Tapi bagi standard kamu dia tak boleh tanya bagian macam ni. Ya, sebab apa? Orang kata apa? Terlampau soalan ni terlampau orang kata apa? Aras tinggi. Sebab apa? Dia melibatkan JS ni. JS ni ada 3 JS ni. Ya, tapi kebiasaan kalau ditanya dan untuk bahagian A, dia akan guna salah satu je lah. Tapi kalau dia nak gunakan soalan itu aras tinggi, berkemungkinan dia akan keluar soalan yang macam ni. Tapi kamu kena buat jawapan macam ni lah. Ini maksudnya apa? Kamu memang dah faham sangat tentang JavaScript. Ya, ni soalan ni standard untuk budak diploma sebenarnya, soalan macam ni Puan Khatijah. Ya, kalau kita bagi budak yang tahap macam sekolah menengah ni, mungkin boleh sebab apa pendedahan mereka pada JavaScript ni hanya satu subtopik saja. Tapi kalau kita dekat universiti, JavaScript ni satu sem kita belajar JavaScript. Jadi tak ada masalah kita nak jawab bahagian ni. Ini contohlah. Saya ada masalah pasal kita nak guna yang tu. Saya tak pandai nak guna yang saya nak installkan dalam subline tu. Saya guna terus dalam justbin.com.
Maksud apa, saya tak nak guna yang ni. Saya tak pandai nak install GSMath ni dalam keadaan dalam Sublime. Jadi saya gunakan yang online. Bila online, library tersebut memang dah ada dah. Jadi saya tak perlu nak orang kata apa nak guna apa-apalah. Jadi saya share kat kamu dia punya site tu. Bila kamu nak buat mungkin mudah sikit lah. Mudah sikit apabila kamu nak buat jawapan tersebut. Jadi saya copy soalan ni, alternate print screen, saya letak pada kawasan kamu punya kawasan untuk kamu punya Telegram. Saya copy yang ini juga, kemudian saya paste ini. Ini adalah contoh jawapan dia, jawapan yang ada saya letak dalam Telegram kamu. So menjawab soalan tersebut. Boleh Puan Siti Khatijah menjawab jawapannya? Sebab Puan Khatijah Ya, biasa menjawab perkongsian yang sangat menarik. Okey, ini contohlah. Okey. Kalau dalam kurungan tu Cikgu Azirul terus letak nilai 40,000 tu, dia jadi tak? Boleh jadi, tak ada masalah. Yang ni math.square ni, yang ni kita terus buang. Kita letak 40,000 je. Cuma kurang sikit apa? Dia akan cuma kat at sini least yang cuma kat sini dia takkan tahulah sebab kita dah isytihar kat atas ni, tiba kat bawah ni 4,000 kan, dia jadi salah lah. Jadi kita kalau kita letak contohnya tu AB, kena step lain lah. step lain lah. Jadi lain lah pula. Okay. Keadaan dia berbeza-beza. Kita punya nak cara isytihar tu. Yang ni saya pecah dulu, saya potong dulu. Contoh saya nak kata tadi nak letak 40,000 tu kan. Jadi saya tak perlu dah nak buat math ni kat atas ni. So saya akan letak kat sini math. So, saya akan letak dalam 4,000. Dia akan jadi panjang macam tu lah sebab 40,000. 40,000. Lagi satu. Okey, 40,000 terus macam ni je. Boleh, tak ada masalah. Meletakkan nilai terus. Tak ada masalah, boleh. Okey, perkongsian yang sangat menarik lah. Dia banyak cara. Okey, cuma dalam buku tu dia tak tunjuk yang lain kan. Add, divide, subtract itu power je kan. Square ni ada juga, cube tak ada, sort tak ada. Sort ni sebenarnya dia sama macam bubble sort kat atas. Bubble sort dia susun mana yang paling awal. Yang shortnya math ni, contohlah yang ni saya ni dulu, disable dulu. Yang ni saya disable dulu. So nanti saya akan simpan kat bahagian ni. Contohlah saya nak buat satu benda yang macam Puan Khatijah ajar pada isihan-isihannya, nak susunkan mana yang besar yang kecil kan. Kelebihan math ni dia guna library math ni. So contohlah saya ada satu saya nak guna math.sort, math sort. Kalau kita ada Java, kita ada pembalik ubah .sort, itu lain. Tapi sekarang ni kita gunakan JS, math.sort. Maksud math.sort ni dia ada library, standard library dia. Saya tuliskan ni sort. Cuma beza dia nak tulis sort ni, dia mesti ke dalam dia ni mesti kita gunakan adalah bentuk Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, adalah bentuk array. Bentuk array macam ni. Katakanlah kita bagi satu bentuk array kat sini. Jadi kita nak susun array ni. Contoh 89, 45, 23, 78, 12. Dia buat terus. Ni math.sort. Nak guna math.sort. Maksudnya apa? Kita kena susun balik nilai yang kita dah bagi dalam ni. Dia akan susun secara automatically sort ni. Maksudnya kita tak nampak pun antara J dengan K kat situ atau J dengan I berlaku kat situ. Cuma apa? Math.sort ni dia adalah standard library. Yang mana bila orang programming buat, dia tak perlulah nak tengok yang coding yang panjang tu. Jadi dia just panggil dia math.sort tu. Jadi coding jadi pendek. Satu baris dia. Boleh sorting benda ni. Contohlah math.sort tu guna dia. Yang kita cuma tak biasa tengok lah. Tapi ini antara orang kata apa, inovasi bagi orang kata apa JavaScript ni. Sebab apa JavaScript ni dia boleh buat game Puan kata Siti Khatijah. Jadi that's why dia guna library banyak. Library dia. Kalau kita dalam Java kita ada standard contohnya import Java utility .scanner, .mat dan sebagainya, banyak. Semua pakai library juga. Sebab apa dia nak mudahkan. Java ni short sebenarnya. Saya suka Java. Sebab apa Java ni dia banyak benda yang kita boleh buat dalam masa yang sama, dah ada dah dia punya library, standard library yang orang dah buat. Jadi kita mudah kat situ. Jadi kalau kat sini contoh kita nak buat kita ada math.add kan, math.add. Add ni bukan maksudnya 2x dan y. Kalau dalam buku teks dia tulis kat sini math.add ni, contohlah saya tulis kat sini math.add. Add kat sini, dia kata kat dalam buku teks dia ada x dan y. Betul tak Puan Khatijah? X dan y. Ada dua je. Tetapi yang ini kita boleh lebih buat lebih daripada x dan y. Maksudnya apa? Contohlah saya ada nombor 2,
dengan 3. Hasil dia akan jadi 5. Tapi dia boleh buat 5, 6, 7, 8, 9, 0. Budak-budak kena faham konsep je lah. Konsep. Maksudnya add tu bukan bermaksud hasil tambah bagi 2 nombor. Tapi apa nombor yang ada dalam kurungan tu. Ni. Ada yang dalam kurungan ni. Semua dia akan tambah. Katakan dalam SPM nanti, budak-budak dah biasa 1 dengan 2 kan. Tiba-tiba ada 4 kat sini. Nanti dia orang akan tengok nak tambah yang ini ke, nak tambah yang ini ke, nak tambah semua. Jadi macam tu. Ataupun dia letakkan susah sikit. Dia letak kat sini X. Kan? Jadi kat sini dia tulis var X sama dengan 3. Apa nilai ni? Ni contoh soalan yang boleh keluar dalam SPM. Bentuk-bentuk soalan untuk standard library ni. Apa nilai output bagi keluaran dia pada programming tersebut, apa dia. Ni contoh lah. Ada mungkin orang nak letakkan nilai tersebut pada bahagian luar kan, XY. Jadi dia akan letakkan ni XY, Y sama dengan 4. Boleh juga meletakkan nilai. So apa dia panggil nilai ni, letak pada function ni hantar nilai kepada fungsi dia, fungsi ni datang balik ke sini, return balik. Ini konsep function and procedure sebenarnya benda ni. Menghantar nilai ni, tapi kita tak nampak dia punya function tu, kemudian dia hantar balik nilai tu kepada paparan print ni. Itu fungsi dia. Okay. So to math. Kalau divide pula membagikan 2 nombor. Kalau kat sini nampak menambahkan 2 nombor, membahagi sebenarnya dalam buku teks ni dia nak kecilkan skop pelajar tu biar nampak dia boleh menambah 2 nombor, menolak 2 nombor dan sebagainya. Tapi kalau kita contohlah kita buat divide lah. Agak-agak boleh tak kita nak buat divide ni lebih daripada 1? Okay, divide divider mat.divide X dan Y. Okay, saya padam ni balik. Saya letak kat sini 4, kat sini 2. Keluar tak? Kenapa dia tak keluar? Print mat.divider. Divider. Okay, saya copy balik. Mat.divide. Dia keluar kat ni 1 dengan 2. Baik, tak keluar. Okay, tiba-tiba jadi masalah pula. Print betul lah. Ya. Kalau mat.add, kalau divide ni sepatut dia bahagi ni. Divider. Betul ke salah? Saya je salah ke apa dalam buku teks? Saya tulis balik. Divide dia adalah mat.divider. Betul lah? Divider. Ini okay, saya salah aja kan ni. Dia divid. Ni. Divid. Divide. Okay, dia akan jadi macam ni. Divide. Tapi kalau contohlah kita nak buat banyak nombor. 2, 3. Dia akan jadi 0.6. Divide bagi dengan 4. Tak boleh. Divide dia hanya 2 saja. Lebih pada tersebut dia tak boleh terima. Tapi kalau subtract, kita tukar subtract, tolak. Boleh tak tolak ni lebih daripada 3? 3 tolak lagi 4 pun tak boleh. Subtract tak boleh terima nilai lebih daripada 2. Cuma yang boleh letak 3 je. Kalau power pun tak boleh, memang tak power, boleh sekali je lah. Okay, yang ni saya dah tentu mat.add, mat.divide, mat.subtract, mat.power tadi Puan Khatijah dah ajar dah. Mat.squid, ni adalah punca kuasa yang tadi kita dah buat dalam tu. Ni mendarabkan 3 benda yang sama. So kalau ni mat.cube ni dia adalah punca kuasa 3. Mat.cube bagi 3. Bagi 3, dia akan jadi 27. Jadi maksud dia apa kat sini? 3 darab 3 darab 3. Jadi macam tu. Jadi kuasa 7. Ini contohlah bagi ni. Tapi dalam peperiksaan dia akan tanya apakah output bagi standard library ke atas. Kalau soalan yang macam yang tadi tu, ni kan soalan yang macam Puan Khatijah bagi tadi. Soalan ni agak sukar lah bagi saya. Saya dah sukar dah nampak. Saya tak tahulah, mungkin Fahani boleh jawab, Uzami boleh jawab. Tapi dia nak mengambil masa yang lama juga lah untuk nak faham. Dia nak guna standard library ni. Tapi macam Puan Siti Khatijah bagi tadi jawapan tadi pun tak ada masalah. Guna juga standard library tu. Kalau tengok Puan Khatijah tadi jawapan macam ni Puan Khatijah buat tadi. Jawapannya ambil kat mana Puan Khatijah?
Jawapan buat sendiri. Oh, okey. Mungkin tadi guna library apa Puan Khadijah? Saya tak perasan. Saya tadi guna SQRT. SQRT, boleh, tak ada masalah. Jadi dia dalam soalan ni dia kata menggunakan standard library JS untuk membantu pengiraan hypotenuse kat bawah. Ataupun dia mungkin tengok markah kan kalau bahagian 2. Yes. Kalau tiba-tiba markah banyak, kena banyak lah standard library-nya. Setiap benda tu kena guna mat.js lah kan. Tapi kalau soalan jawapan tu satu je, salah satu je lah, mana yang mudah lah dia akan kira kat situ mengikut. Sebab apa, programming ni dia terlampau, orang kata apa, terlampau besar dia punya scope bila ditanya jawapan dia. Sebab pelajar ni macam-macam algoritma ada dalam kepala dia. Kita tak boleh nak define sebenarnya. That's why soalan programming dia takkan keluar satu programming yang panjang. Dia akan letak sub, lepas dia kosongkan A, sub, dia akan kosongkan B macam tu. Dia tak boleh nak keluarkan daripada line 1 sampai line 10 tu soalan untuk budak-budak tulis programming, tak boleh. Sebab apa? Bila buat macam tu, contohnya 200,000 pelajar ambil sains komputer, ada 200,000 cara penulisan atau cara yang berbeza sebenarnya. Jadi tak boleh nak define. That's why kalau kita tengok dalam SPM, soalan dia memang dalam bentuk kosongkan, tentukan A dan B. Dan saya tunjukkanlah contoh soalan SPM kat murid-murid ya. Kejap ya. Ini tahun 2019. Soalan 2019. Don't worry, nanti Puan Siti Khatijah akan bagi semua ni dekat you all, soalan-soalan ni. Sebab apa, Puan Siti Khatijah memang dah siap untuk compile. Yang ni kita dah compile ke Puan Khatijah? Ada hari tu saya memang print lebih tapi mungkin kena buat lagi, kena banyakkan lagi rasanya. Okay, ni contoh soalan SPM. Kita tengok kat bahagian bawah, bahagian programming. Share je budak-budak tu. Okay, nanti saya share. Yang ni, contoh macam ni kan. Dia memang tinggalkan kod orang, yang ni bukan. Yang ni tak ada tak? Ni tahun bila? Tahun 2019 rasanya tak ada soalan programming. Ke ada? 2019 programming yang Puan Khadijah? Ke tak ada? Okey, macam ni kan. Tentukan atau cara. Dia output. Ni bahagian soalan nombor 3 ni. Tentukan output. Ni adalah var. Dia suruh buat apa? Ini ada untuk dapat pengiraan dia. So dia akan tentukan output. Kemudian disuruh buat apa? Mengira dan memaparkan purata bagi harian. Tuliskan segmen atau cara bagi mengira dan memapar purata bagi harian. Okey, nampak tak kat sini? Dia dah bagi kat dalam ni, just kita copy je kat bahagian bawah ni. Lepas tu mencari pendapatan harian terbanyak. Allah Akbar. Soalan ni pun susah juga untuk nak clarify. Mungkin kita akan jawab ketika pertemuan nanti. Kalau macam ni pun dia akan tanya semua. Atau cara perspektifan klien. Ni klien yang kita tengah belajar ni. Okay, soalan dia kata, namakan pemboleh ubah dan sampel data. Terangkan skrip baris 5 dan 6. Baris 5 dan 6. Baris 5 dan 6. Apa fungsi baris 5 dan 6? Itu je. Dia tak suruh kita tulis pun. Dia tak suruh kita tahu fungsi dia. Apa guna dia. Kemudian dia kata apa lagi soalan ni yang ke-6. Apakah 15 dan 16 ni untuk apa pula? 15 dengan 16. So 15 dengan 16 ni untuk apa pula? Dia macam tu. Cuma kita tak ajar lagi filter email dan sebagainya. Okey. Lepas tu cadangkan satu amalan terbaik dalam pengaturcaraan pada skrip ini dan berikan justifikasikannya. Ini tingkatan 4. Dia masukkan tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 dalam satu sampel yang berbeza. Ini apa lagi soalan lagi? Ini tak ada. Programming ada tak JavaScript lagi. Maksudnya apa JavaScript dah pernah JavaScript ni document right. Yang ni masih ni soalan isian buih. Betul tak? Satu menggunakan isian buih. Kaedah isian. Dah keluar dah 2019. Jadi 2021 dia tak akan keluar lagi dah. Sebab apa isian buih dah pernah keluar. Jadi tak akan guna dah isian buih ni untuk soalan yang lain. Dia akan guna isian lain lah. Dia tak guna lagi binary sort, dia tak guna lagi apa max min, tak guna lagi. Dia akan keluar yang bahagian tu. Yang ini tak ada, ini tak ada. Ada contoh soalan yang untuk hari ni lah. Itu saja yang ada dalam soalan tersebut. Maksudnya apa? Untuk programming penskriptan klien ni kita lihat tadi ada 2 soalan. Satu soalan dalam bahagian A, satu soalan lagi dalam bahagian B. Ini tahun 2019, maksudnya tahun 2020 dia tak keluar. Tahun 2021 dia kata, hi, I'm coming. Maksudnya apa? Dia datang balik, insyaAllah. Sebab apa dia benda ni dia selalunya dia keluar, kemudian dia tak keluar. Dia keluar, dia tak keluar. Dia, maksudnya apa? Soalan kita terlampau banyak. That's why dia tak keluarkan semua. Okay. Jadi itu saja untuk daripada saya. Cuma nanti saya akan ajar kamu lah macam mana nak guna function print ni. So, apa kita guna print ni, automatic dia akan print value ni kat bahagian bawah ni. Pakai format dan sebagainya. Cuma kat sini tak adalah. Cuma yang tadi saya kalau nak gunakan mat.date ni dia kena cari lain pula lah. Mat.date mengasihkan tarikh.
lain pula cara dia. Jadi kalau dalam ni kalau dalam output ni saya tak pasti sama ada boleh keluar tak soalan macam ni. Kalau kita lihat pada jawapan ni Puan Khadijah, jawapan ni memang terlampau rigid, betul tak? Nyatakan output bagi ni. Jadi nampak macam rigid. Saya tak tahu lah sama ada Tu dia ikut kata komputer orang tu kot. Jadi mungkin dia katakan bagaimana kita nak melihat tarikh pada hari itu. Guna apa? Date dot apa. Ataupun dia kata apa? Apakah library yang perlu dipanggil. Satu ni dia gunanya untuk tetapkan sumber library. Ni script ni, CRC ni maksudnya apa? Dia macam dia kira macam memanggil function date.js tu. Memanggil library tersebut. Memanggil buku tersebut untuk digunakan pada bahagian bawah. Ini betul bahagian bawah ni. Tapi sebenarnya dia boleh jadi pendek lagi ni programming ni. Menggabungkan yang ni je, yang ni boleh buang. Gabung je yang ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi keadaan ni dia nak asing-asing kan. Sebab apa? Kebiasaan orang letak apa yang dipanggil dalam head atau kepala. Head. Tapi kat sini kalau biasa saya akan gabung je. Tapi kalau bagi orang yang profesional, dia akan letakkan apa yang dipanggil tu dalam kepala. Maksudnya apa? Apa ilmu tu dalam kepala. Itu sebab ni head. Head ni maksud apa? Benda utama yang perlu kita titik beratkan sebelum kita nak buat badan kita. Yang maksud apa? Benda apa yang kita perlu makan untuk kita dapat tenaga yang baik untuk dalam badan kita. Itu fungsi sebenarnya head ni. Head ni bukan sahaja kita letak title apa, tapi kalau kita nak import apa-apa kita kena letak kat bahagian atas ni. Biasa orang guna macam ni lah. Ini antara amalan terbaik dalam penulisan programming untuk web ni ataupun kalau yang lain dia akan letak dia punya import bahagian atas. Itu antara fungsi bahagian head ni antara lain. Okey Puan Siti Khadijah, itu saja daripada saya. Ya, ada apa-apa lagi tak untuk diperkatakan bahagian ni? Tak ada, saya cuma nak panggil budak untuk buat apa kesimpulan je. Okey, boleh? Saya share screen jap. Okey, saya stop dulu. Stop present. Okey. Siapa yang nak buat kesimpulan hari ni? Volunteer. Cikgu tulis nama dia kat sini. Apa yang awak faham hari ini? Ataupun apa yang awak dapat? Macam tu. Apa-apa je boleh diterima. Baik. Siapa yang ada di sini? Cepat. Zaimi boleh? Alisha dulu lah yang pertama. Sebab dia Johan semalam kan dapat top up. Cikgu tu semalam tengok. Dia merangkum hari ni. Okey Alisha. Yang awak faham hari ni? Hari ni saya faham penggunaan Math.js tu dengan date.js tu. Memahami penggunaan. Ada lagi nak tambah? Okey, naib Johan semalam. Zaimi ada? Dapat menerangkan kelebihan standard library dengan cara menggunakan dalam atur cara. Okey, menerangkan kelebihan standard library dalam atur cara. Apa kelebihannya? Satu je. Cara, contoh. Boleh digunakan berulang kali. Okay, very good. Boleh digunakan berulang kali. Thank you. Nombor 3, semalam Al-Hafizuddin. Nombor 3. Ada rumusan tak hari ini? Ataupun murid yang lain yang nak buat rumusan hari ini? Hafiz ada Hafiz. Atika, Aina, Farhani.
Farhani. Farhani, boleh buat rumusan hari ini? 1. Farhani. Apa yang awak faham hari ini? Syazalina? Nurin? Ataupun boleh tulis dekat chat tu. Saya rasa lebih afdal rapatkan Dah buat lah tadi. First lagi. Farhani, Alisha dah yang pertama. Ni pelajar yang ketiga pula. Farhani lah. Saya rasa Farhani lebih afdal. Okey. Apa Farhani? 1. Alisha kata dia memahami penggunaan mat.js dan date.js umum. Okey, Farhani? 1 je lah, 1. Huzaimi dia kata kelebihan standard library. Okey, ada 3 kan? Okey, apa lagi 1 Farhani kelebihan dia? Kau boleh Farhani. Aku support kau daripada belakang. Syazalina? Nurin? Rashid? Saya bagi peluang dekat Atikah untuk bercakap cikgu. Atikah ada? Okey, tak apalah. Ada? Rashid? Rashid, ada Rashid? Okey. Kita nombor 3 ni tak ada, nanti cikgu isi untuk kelas cikgu yang lagi 1. Baik, okey. Cikgu harap SPM lebih kurang 5 bulan saja lagi. Ini just reminder. Ogos, kita sekarang bulan Ogos, September, November, Disember, Januari. 1, 2, 3, 4, 5. Tambah tolak awak tidur lagi. Mungkin tinggal 4 bulan macam tu. Okay, bulan 2 atau 3 tu exam. Okay, so pesanan cikgu, siapkan modul topikal tu sampai yang kita telah belajar. Okay, ulang kaji, awak sambil buat ulang kaji, buatlah peta minda untuk nota-nota yang banyak dan padat tu awak buat ringkaskan dalam bentuk peta minda. Okay, cuba buat soalan-soalan percubaan yang dalam atas talian ada dalam laman web Gemilang. Okay, cuba belajar berkumpulan antara kamu, belajar berkumpulan secara Google Meet tanpa cikgu kan. Awak buat perbincangan soalan-soalan, discussion. Dan daripada soalan perbincangan yang mana tak boleh selesai, boleh tanya cikgu. Okay, baca nota. Itulah pesanan cikgu. Semoga cikgu harap awak semua akan dapat keputusan yang cemerlang dan wajah awak semua ada dalam paparan tahniah sekolah suatu hari nanti. Amin. Amin. Kod baris kat atas ni adalah awak best student ke? Alisha, Huzaimi, Syazalina, Farhani, semua Rashid, Nurin. Semualah semua. Semua yang ada. Okey, itu saja dari cikgu. Terima kasih. Itu je lah. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih juga Cikgu Azirul. Okay, bye. Terima kasih Cikgu Azlirul.